Hello guys, back again to the another video. Nama aku Ken. Okay, baru-baru ni aku ada beli MacBook, second hand MacBook ya guys, di Facebook Marketplace. Yalah, disebabkan keadaan ekonomi yang tidak berapa okey sekarang ni, aku dapat MacBook ni berharga RM700. Okay, tanpa buang masa, jom kita mulakan guys. Langkah pertama yang perlu kita buat apabila membeli laptop ataupun barangan terpakai, turn on dulu dan try dulu. Okey, produk yang aku dapat ni, MacBook ni aku dapat so far dia beroperasi dan berfungsi seperti biasa, tiada masalah, cuma ada sedikit lembab lah guys, sebab MacBook ni kalau tidak silap aku 2011 punya guys, dan didatangkan dengan hard disk drive. Alah, zaman ni masih lagi zaman-zaman hard disk drive guys, belum lagi zaman-zaman SSD. Berikut merupakan spek penuh MacBook Pro yang aku dapat nih guys. Korang boleh tengok di video macam guys. Untuk memastikan MacBook nih berjalan seperti lancar, seperti MacBook yang baru guys, pertama sekali kita perlu install SSD. Okey, apakah peralatan yang diperlukan? Simple saja guys, korang perlu ada SSD dan juga SATA to USB cable. Okey, macam dalam video ni guys, korang kena usaha cari tu di kedai komputer. Kalau tidak jumpa, korang boleh try cari di Shopee. Produk ni aku dapat berharga RM21 include postage. Benda pertama yang perlu kita buat ialah sambungkan SATA kabel tu di SSD dan USB port tu di MacBook Pro tu ya guys. Lepas tu dia akan pop out notification macam dalam video tu guys. Langkah yang seterusnya ialah kita kena erase SSD ni ya guys. Okey, bagaimana caranya? Korang just klik erase sahaja guys. Klik erase then dia akan pop out apa korang nak bagi nama dengan SSD itu dan format dia dan juga scheme. Okey, SCHEME ya guys, bukan scammer. Okey, dalam kes aku ni aku letak Macintosh SSD supaya aku tidak bingung mana satu SSD dan mana satu HDD. Formatnya pula ialah Mac OS Extended Journal ya guys, dan scheme dia ialah GUID Partition Map. Korang just klik erase tu guys. Lepas tu akan keluar satu notification di mana dia akan cakap di situ backup with time machine. Korang just klik don't use. Selesai sahaja proses erase atau format SSD tu, dia sepatutnya akan keluar macam dalam video tu ya guys. Langkah seterusnya yang perlu dilakukan ialah restart MacBook ni ya guys. Okey, korang pergi klik saja logo Apple tu dan klik restart. Take note ya guys, tidak perlu cabutlah SATA kabel tu ya guys. Biarkan saja SATA kabel tu dia connect di MacBook dan SSD. Jangan bagi lepas R key dan komen tu sampai keluar logo Apple ya guys. Pastikan korang tekan sahaja sampai keluar logo Apple dan baru korang boleh lepas. Lepas tu benda yang korang akan nampak ialah language. Okey, di sini korang pilihlah language apa yang korang nak pilih semasa proses backup ataupun restore tu ya guys. Selepas itu dia akan keluar Mac OS Utilities ya guys. Okey, di sini dia ada bagi 4 pilihan: Restore from Time Machine, Reinstall Mac OS, Help Online ataupun This Utility. Okey, dalam kes aku ni aku pilih This Utility sebab aku nak transfer ataupun nak restore file OS tu ke SSD baru aku guys. Okey, selepas tu dia akan keluar macam dalam video tu ya guys. Okey, dia akan keluar Macintosh HD, Macintosh SSD dan OS based system. Okey, korang just klik sahaja Macintosh SSD tu ya guys. Korang klik itu. Next step ialah tekan restore. Lepas kita tekan restore tu dia akan bagi dua option, sama ada Macintosh HD ataupun OS based system. Okey, just klik Macintosh HD. Lepas tu korang tekan restore dan dia sepatutnya akan keluar macam tu ya guys, macam dalam video tu. Okey, di sinilah penderitaan bermula ya guys. Menunggunya mengambil masa yang sangat lama. Korang pergilah dulu buat-buat kopi kah, tidur-tidur dulu kah, atau buat-buat kerjalah untuk menghilangkan rasa boring tu guys.
Memang prosesnya lama guys. Selesai saja proses restore, korang pergi tekan logo Apple di sebelah kiri tu guys dan choose startup disk. Okey, korang pilih warna orange sebab warna orange tu ialah SSD. Okey, lepas tu korang restart. Korang tengok sama ada dia dapat boot melalui SSD atau tidak. Kalau dia dapat boot melalui SSD, maksudnya projek kita sukses. Relax bosku, belum siap lagi. Benda seterusnya yang perlu kita buat ialah kita buka dahulu casing belakang MacBook ni. Sebab benda yang kita nak buat selepas ni ialah kita kena keluarkan hard disk drive lama tu guys. Hard disk yang lembab berhabis tu kita kena gantikan dengan SSD yang baru kita selesai restore. Selesai saja korang unlock semua skru-skru yang ada di MacBook tu guys. Korang buka saja casing tu. Korang just tarik saja macam biasa dan dia akan nampak seperti macam dalam video tu ya guys. Lepas tu cara untuk mengeluarkan hard disk drive ni pun tak susah sangat guys. Korang just unscrew saja skru-skru. Tapi korang kena berhati-hati dengan SATA kabel tu guys. Dia sangat sensitif. Jangan terlalu tarik sebab takut reben SATA hard disk drive ni akan putus guys. Oke, next step kita buka skru yang melekat di hard disk drive ni guys. Skru ni penting untuk kita install ke SSD kita yang baru. Korang jangan buang ya guys. Sebenarnya skru ni dia berfungsi sebagai cok ataupun penahan supaya hard disk drive ataupun SSD ni tidak bergerak-gerak ya guys. Oke, langkah seterusnya install SSD itu di MacBook kita ya guys. Oke, sebenarnya cara install dia ni senang saja guys. Kalau korang tak berapa faham, korang boleh tengok saja di dalam video tu. Kalau boleh aku memang lukis untuk korang guys, tapi masalahnya tidak kertas. Jadi korang just layan sajalah video tu guys. Cara installation dia sangat simple. Oke, selesai saja install SSD itu. Inilah saat yang ditunggu-tunggu. Jom kita turn on kita punya MacBook nih guys. Memang betul guys, selepas kita upgrade pakai SSD ini, boleh terasa sangat speed kita punya MacBook. Macam MacBook baru kita beli ya guys. Macam MacBook keluaran tahun 2020. Dia punya smooth. Tidak boleh bawa bincang guys. Memang puas hati. Setelah memakai MacBook ni lebih daripada 1 jam, aku belum lagi menjumpai ada bug ataupun apa-apa application yang tidak boleh diguna. Semuanya dapat berjalan seperti biasa dan performance ada sedikit laju disebabkan SSD. Model yang aku keluarkan untuk projek ni ialah RM830 guys. Ialah MacBook ni berharga RM700 dan SSD 256GB berharga RM130. Projek terakhir yang mungkin aku akan buat pada MacBook ni ialah menggantikan baterinya ya guys. Kalau korang berminat untuk melihat konten tu guys, just let me know di comment section below ya guys. Oke lah guys, setakat ini sajalah video kita pada hari ini. Kalau korang rasa video ini bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, jangan lupa share dan like ya guys. Dan jangan lupa subscribe dan hit the bell notification di bawah supaya korang tidak terlepas daripada konten yang seterusnya. Nama aku Ken, thanks for watching, see you in the next video.